يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Muhammad bin Nasar berkata, kami diberitahu oleh Ishaq bin Ibrahim, kami diberitahu oleh Abdullah bin Yazid Al-Muqri dan Al-Mala'i telah berkata, kami telah diberitahu oleh Al-Mas'udi daripada Al-Qasim telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Abu Zarrin lalu bertanya kepadanya, Abu Zarrin sahabat Nabi SAW, tentang iman. Jadi tak ditanya pada Abu Zarrin, iman ni makna dia apa? Jadi ada orang tanya kepada takrif iman. Kata lalu maka lelaki itu berkata, lalu beliau membacakan. Dia kata, orang tanya pada Abu Zarrin Al-Ghifari, makna iman ni apa? Wahai sahabat Rasulullah SAW, apa makna iman? Abu Zarrin pun baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makna iman ialah makna laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang ni dia dengar dia kata, ni ayat al-bir bukan ayat al-iman. Aku nak tanya makna iman. Lepas tu lelaki ni kata apa? Maka lelaki itu berkata, aku bukan bertanyakan tentang ini kepada engkau. Aku bukan tanya makna iman, bukan bantah. Tapi dia rasa maksud saya nak tanya tentang iman. Sekarang albir mungkin salah dengar soalan saya. Ini kita tengok pada konteks bahasa, tengok bahasa Arab, dia tidak membantah. Tapi dia kata yang saya tanyakan adalah makna iman, bukan makna albir. Okey. Maka Abu Zarrin berkata, jawab Abu Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, seorang lelaki telah datang berjumpa Nabi SAW lalu bertanyakan kepadanya perkara yang sama telah engkau tanyakan kepada aku. Lalu baginda SAW membacakan ayat yang telah aku bacakan kepada engkau. Maksudnya apa? Zaman Nabi, ada seorang lelaki tanya Nabi, ya Rasulullah, apa makna iman? Nabi bacakan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Berarti iman itu maknanya bir. Sebab ayat yang Nabi bacakan berkaitan dengan bir, iaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ni istidlal yang kita nak apa yang kita nak bincangkan. Kenapa dibawakan ayat ini? Sebab Nabi takrifkan iman dengan bir, dan bir itu diterjemahkan dan ditakrifkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kita akan tengok makna dia sebentar lagi. Lalu lelaki itu berkata dengan apa yang telah engkau katakan kepada aku tadi. Apabila lelaki itu tidak puas hati, maka baginda SAW bersabda, barulah Nabi bagikan takrif yang dengan lebih khusus berkaitan dengan takrif iman. Salah satu daripada ciri-ciri beriman, Nabi bersabda, mana lelaki ni tanya, bila tanya kali kedua mungkin dia dapat tangkap sangat, Nabi bagi lagi satu jawapan untuk dia mudah faham. Nabi kata, innal mu'min alladhi idza amila al-hasanah sarrathu wa raja thawabaha wa idza amila as-sayyi'ah sa'athu wa khafa iqabaha. Seorang mukmin bila dibuat satu kebaikan, sesungguhnya orang beriman ialah orang yang apabila melakukan kebaikan akan menggembirakannya, seronok buat benda baik dan mengharapkan pahalanya. Keluarkan duit, setuju, insyaAllah saya masuk 200 ringgit, transfer 200, bantu orang dalam kesusahan. Lepas tu dia happy, alhamdulillah aku sedekah. Bukan lepas 200, alamak kenapa 200? Sepatutnya tadi 50 je kan. Keluar duit kat masjid, kat tabung kan, keluar duit lah, mak tak ada duit RM1. Biasanya RM1 kata ni. Yang ada semua duit RM20. Tak apalah, bismillah. Lepas masuk je rasa, kenapa dah 20? Tu kena masuk iman kurang lagi sikit.
Orang beriman ni bila dia buat satu kebaikan, dia gembira, seronok. Kadang-kadang dia susah, kadang-kadang dia berkorban, tapi dia rasa gembira dengan pengorbanan yang dilakukan. Dan dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, dah buat, Allah dah suruh, benda tu buat betul, tawakkal ala Allah. Jangan menyesal kemudian. Jangan menyesal kemudian. Kadang-kadang orang nak bagi ni, dia ada tujuan lain. Tengah berkawan baik, aku bagilah handset aku ke kau. Aku kena beli ni, ambil free. Kalau tak, bagi 200. Handset 2,000. 200. Sampai masa bergaduh je, menyesal lah aku handset dulu. Kan, bila bergaduh. Janganlah bergaduh tu kena baik semula. Kena rapat semula. Tapi kalau dah bagi kebaikan tu, harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jangan batalkan pahala yang kebaikan yang kita telah lakukan. Yang benda baik kita dah buat tu, bergembira. Jadi Nabi bagi ta'rif yang lebih mudah difahami. Orang mukmin kalau dia betul-betul beriman, dia dah buat satu kebaikan, Allah mudahkan dia buat satu kebaikan, dia bergembira dengannya. Orang mukmin bila Allah berikan rezeki, hidup bersama dengan ibu bapa yang telah tua. Kan? Siapa pun dah hidup senang. Tapi bila ada mak ayah yang dah tua ni, kudrat tak kuat, tak kerja, kan? Lepas tu banyak bercakap, banyak komplain dan sebagainya. Kita duduk sempat pada waktu begini, seorang mukmin akan rasa gembira. Ni nikmat Allah. Pintu syurga yang luas terbuka di depannya. Ada yang terpaksa ambil cuti kerja, ada terpaksa berhenti kerja, jaga mak ayah dan sebagainya. Jangan rasa menyesal. Bergembiralah, seronoklah dengan nikmat Allah berikan, supaya kita korbankan dunia kita untuk kebaikan akhirat. Kita bantu mak kita, kita bantu diri kita, kerana itulah pintu syurga yang paling luas. Allah kata kepada bahawa seorang bapa ni adalah pintu syurga paling luas untuk anaknya. Pintu yang paling tengah, pintu yang paling luas. Siapa yang sempat dengan mak bapanya, ibu bapanya ketika usia tua, dan dia tak dapat masuk syurga, dia adalah seorang yang rugi. Raghima anfa rajulin adraka abawaihi, sangat hina atau rugi seorang lelaki yang sempat dengan kedua ibu bapanya, walam yudkhilah, tapi dua orang tadi tidak mampu menjadikan dia masuk syurga. Ini jadi orang mukmin tiap-tiap keadaan Allah mudahkan dia buat kebaikan, sama ada dia solat qiyamul lail, sama ada dia buat sedekah, sama ada dia tolong orang, sama ada dia jaga mak ayah, sama ada dia dihina di jalan Allah, maksudnya dia buat kebaikan kepada hina sebagainya. Jadikan itu sebagai perkara yang menggembirakan dia. Alhamdulillah, Allah berikan aku pahala kat sini. Susah sikit tak apa, orang kata sikit tak apa, susah payah sikit tak. Ini orang sifat mukmin. Dan kalau dia buat benda yang bila dia buat benda yang jahat, dia akan rasa tak selesa, dan dia cepat takut azab Allah, cepat-cepat bertaubat. Orang mukmin tidak bererti tak buat benda, tak pernah buat dosa. Mana ada orang yang maksum? Tetap dia buat dosa. Itu yang Nabi ikrarkan. Semua orang akan pernah buat dosa, tapi dalam keadaan tersilap, dalam keadaan tidak mampu kadang-kadang untuk berdepan dengan hawa nafsunya. Itu tandanya imannya berkurang. Namun imannya boleh dinaikkan semula dengan taubat, istighfar dan rasa tak seronok dan menyesal terhadap amalan dilakukan. Okey. Ta'rif yang, dan kata Syekh, inilah dia jawapan wa kadzalika ajaba jama'atu minas salaf bihadzal jawab. Dan kalau tengok kepada riwayat-riwayat, beginilah dia yang dijawab oleh ulama salafus salih bila ditanya tentang ta'rif iman. Okey, soalan kita tentang bab ini, apa kaitan dengan tajuk yang kita bincangkan? Kita bincang bahawa iman, amal termasuk dalam iman ataupun tidak. Ini perbincangan asal yang kita nak bincangkan. Okey, siapa boleh bagikan istinbat daripada ayat surah Baqarah 177? Kalau siapa dapat bagi istinbat, nak kata nak bagi hadiah, semua lebih kaya kot. Sesama, kita sama level. Jadi kita tak adalah hadiah-hadiah. Kalau kat sekolah kita boleh angkat RM10, semangat budak-budak jawab, kan? Kalau sekarang ni kata angkat RM10, alah ustaz, minggu lepas saya belanja untuk makan kan. Siapa yang belanja lepas, terima kasih, barakallahu fikum. Okey, tengok ayat balik. Tengok pada ayat 177 surah Baqarah. Okey, tengok ayat tu, perhatikan betul-betul maknanya. Tengok dalam makna. Tengok betul-betul
dan cuba keluarkan, cuba beristidlal dengan ayat ini membuktikan bahawa bahawa ada kaitannya dengan tajuk yang kita bincangkan sekarang. Okey, cantik. Okey, jawapan daripada sahabat kita. Wa atal mala, Allah kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin. Betul tak? Wasailina wa fil riqab. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wal barra. Mana wa atal mal? Okey. Wa atal mal ala hubbihi. Tadi antum sebut wa atal mal. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama sampai akhir ayat. Betul? Okey, kenapa kat situ? Wa atal mal. Sebab di situ adalah amalan. Yang pertama amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati Cantik. wal nabiyyin, semua iman. Ya, masya-Allah, masya-Allah. Fatallah alaik. Allah yaftah alaik. Masya-Allah. Itu yang kita nak. Semoga Allah mudahkan kita untuk tuntut ilmu Allah, faham kalam Allah, satu nikmat yang Allah berikan. Laisal birra an tuwall, bir ni maknanya iman. Okey, kerana Nabi takrifkan bir dengan iman. Ya, kita iman yang dimasukkan sini dekat mana? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ayat ini turun selepas perintah pertukaran kiblat. Bila berlaku pertukaran kiblat, ada sahabat yang rasa, alamak, ayah aku meninggal masa Uhud. Meninggal masa tu, meninggal masa awal-awal Islam. Meninggal, macam mana kawan-kawannya kat Mekah? Dulu solat, dia bukan menghadap ke arah Mekah, dia menghadap Baitul Maqdis. Rasa berat, dia iman amalan nak terima ke tidak ni? Kiblat dia salah. Yang mereka faham, kiblat salah. Kenapa menghadap Baitul Maqdis? Yang betulnya adalah ke Kaabah. Jadi mereka rasa berat. Bila Allah nak fahamkan, Allah balik kepada dasar. Allah kata apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Iman sebenar dan iman dan kebaikan itu bukanlah sebab kamu hadap ke arah timur ataupun barat. Iman adalah beriman dengan Allah, ikut perintah Allah. Masa dulu Allah perintahkan ke Baitul Maqdis, itulah iman ketika itu. Ketika Allah perintahkan untuk pindah ke Kaabah, itulah iman. Bukan kerana arah, tapi kerana beriman dengan Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra, akan tetapi iman yang sebenar apa dia? Man amana billah, beriman dengan Allah. Yang Allah masukkan, Allah perintahkan, kita ikut, itulah makna sebenar. Dan makna seterusnya adalah syarah kepada makna rentetan daripada iman dengan Allah. Allah perintahkan kita beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Dua ni, percaya pada Allah, percaya pada akhirat, ditambah dengan percaya kepada Nabi. Tiga ni dinamakan sebagai usul dakwah. Usul dakwah. Usul dipanggil sebagai usul dakwah dalam konten. Siapa nak buat konten? Tiga ni konten pertama. Pertama, uluhiyah. Yang kedua, an-nubuwah, dan ketiga al-ma'ad. Ketuhanan, kenabian, dan hari pembalasan selepas kematian. Dalam dakwah kita mana-mana sekalipun, kita kena masukkan tiga unsur ini sebagai asas. Kemudian, kalau seorang dah beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Nabi, maka automatik dia akan beriman dengan malaikat, automatik akan beriman dengan kitab, automatik akan beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan kitab kenapa? Sebab Allah kirimkan kitab melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Dengan beriman dengan Allah dan beriman pada hari akhirat, maka lahirnya iman dengan qada qadar. Qada qadar kata disertai dengan iman akhirat. Sebab tu orang yang kata, Allah insya-Allah ada kebaikan. Kebaikan apa anak aku mati? Dia marah pula kat kita. Semoga Allah berikan kebaikan di atas musibah yang menimpa tuan. Cakap senang. Sebab apa dia nampak kebaikan? Bukan pada akhirat, dia nampak dunia saja. Qada dan qadar ni hanya orang mampu beriman dengannya apabila dia tengok pada akhirat. Ya Allah, lama dah sakit Ustaz, doa, dah habis dah saya doa. Saya dah tahajud banyak dah. Dah banyak tahajud, dah pergi jumpa ustaz tak sembuh.
Kita tengok kebaikan. Kebaikan pertama yang kita tengok, kebaikan akhirat. First, sebelum kita nak tengok hikmah, bila kita beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, baru kita nak tengok hikmah-hikmah kat dunia ni kalau ada. Kalau tak ada, cukuplah kebaikan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu lebih baik daripada dunia. Ini paling penting. Jadi view dalam kepala kita ni, kita ada satu cara fikir. Bila berlaku apa-apa, akhirat yang lebih afdal. Ketahuilah akhirat itu lebih afdal berbanding dengan dunia. Jadi sebab tu bila Allah kata walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ni semua rukun iman. Dah sempurna rukun iman ke belum? Ke ada yang kurang? Yang tak ada qada qadar, tak disebutkan. Kenapa? Qada qadar termasuk beriman dengan Alkitab. Qada qadar termasuk beriman dengan Alkitab. Alkitab, sebagian ulama kata maknanya adalah kitab yang Allah turunkan, Taurat, dan Alkitab juga ada sebagian terjemahkan situ bahawa ia adalah kitab yang dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Sebahagian disebutkan Alkitab di situ merangkumi dua. Satu kitab yang diturunkan sebagai syariat, yang kedua Alkitab iaitu Lauhul Mahfuz. Lepas tu letakkan di mana Alkitab saja. Sebahagian yang lain menasukkan bahawa memang masuk Alkitab, tapi qada qadar ni termasuk dalam kandungan dalam kitab. Dalam kitab yang Allah turunkan, kitab Quran sebagai contoh, ada perintah supaya beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam tafsiran. Cuma kita orang tanya, Ustaz, kami ni cuma nak tengok je yang Allah sebut betul qada qadar. Kita kata, apa hikmahnya? Allah tak sebut beriman dengan qada qadar sekali dalam satu ayat. Beriman qada qadar Allah sebut tempat lain, tapi sekali. Kenapa hikmahnya? Allah nak beritahu bahawa agama ini tak cukup untuk kita syarahkan agama dengan Al-Quran. Agama ni yang bila Nabi syarahkan dengan hadis Jibril bahawa qada qadar termasuk rukun iman, perkataan Nabi sama validnya untuk menetapkan hukum, menetapkan akidah, sebagaimana juga Al-Quran menetapkan akidah. Jadi beriman dengan rukun iman, ada yang qada qadar. Dari mana kita tahu jelas bahawa masuk rukun iman? Melalui sunnah Rasulullah, dan sunnah Rasulullah adalah wahyu. Kalam Rasul adalah wahyu. Sebab tu kita kata, kenapa satu lagi hadis. Dia kata, tapi Al-Quran, hadis sama levelnya untuk menetapkan hukum syarak seperti Al-Quranul Karim. Okey. Lepas rukun iman Allah sebutkan, Allah kata apa? Wa atal mala ala hubbihi. Bagikan harta yang dia sayang. Zawil qurba, kepada keluarga terdekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, anak-anak dan orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, orang-orang yang terputus bekalan di tengah jalan. Ibnas sabil, anak jalan. Bukan anak jalanan saja. Anak jalan, jadi orang yang terputus bekalan. Wa ibnas sabil. Wasailin, orang-orang yang meminta kerana keperluan. Wa fir riqab, dan orang-orang yang berada hamba-hamba yang memerlukan harta untuk memerdekakan dirinya. Okey, ini semua berkaitan dengan amalan harta, amal ibadah, amalan anggota berkaitan dengan harta. Kemudian Allah berpindah kepada amalan anggota berkaitan dengan amalan badaniah. Tadi ibadah maliyah, sekarang Allah balik pergi kepada amalan badaniah. Wa aqamas salah, dirikan solat. Ini berkaitan dengan rukun Islam. Aqamas salah wa ataz zakah. Dan Allah pun masuk wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janjinya bila dia berjanji. Artinya kita kalau ada setengah daripada amalan, kalau kita tak mampu buat, jangan berjanji. Jangan bernazar. Kita hanya melakukan ta'ahud bila kita mampu. Bab yang kalau tak, benda yang Allah tak wajibkan, jangan wajibkan ke atas diri kita. Kalau betul-betul kita mampu, baru boleh. Bernazar tanpa syarat salah satu beribadah. Bernazar bersyarat khilaf ulama. Jumhur kata makruh. Nazar yang tanpa syarat ibadah. Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku bernazar. Dia berhadi ni, ya Allah, aku bernazar, aku tak nak tengok benda yang haram. Dengan maksud yang haram tu maksudnya yang kita spesifikkan. Kita bernazar. Dan jangan buat.
buat, bayar kafarah. Kena kafarah. Okey. Nazar tanpa syarat, ibadah atau tak ibadah? Ibadah. Tapi jangan beratkan diri dengan sesuatu yang kita tak mampu. Boleh kita nak bernazar, mesti pastikan benda tu benda yang kita betul-betul mampu. Sebab tu Allah kata wal mufuna bi ahdihim, Allah kata idza ahadu, bila Allah letakkan syartiyah, apabila dia berjanji, apabila dia bertahun. Antara jenis ta'ahud dengan Allah Subhanahu ahdullah adalah dengan nazar. Sebahagian daripada ahdul kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wasabirina fil ba'sa. Sekarang masuk pada amalan hati. Yang bersabar ketika ba'sa wad darra. Ketika susah, ketika senang, wahinal ba's, dan ketika dia sedang dalam kesusahan. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang yang benar, orang yang jujur dalam iman mereka, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi iman maknanya bir, iman maknanya takwa, iman maknanya sidqu, iman berdasarkan kepada ayat-ayat ini. Dia nampak dia punya kaitan? Okey.